Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى, ketawanya dan melawaknya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini amatlah lawanya dan comelnya. Tu bawah dalam nota kaki nombor 1, jaga. Ditinggal dal saja. La'alla salih, la'alla sahih dan comelnya. Adalah penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini amatlah lawanya dan comelnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya segaknya lah. Cantik kisah-kisah Nabi dalam kisah ketawanya dan melawaknya baginda. Apabila senyumnya, amatlah lawanya dan comelnya apabila senyumnya Nabi SAW, apatah lagi mukanya, muka junjungan kita, penghulu kita seperti bulan purnama. Segak. Maka lawa baginda Nabi SAW tu lebih dari Yusuf alaihissalam. Lebih dari Yusuf alaihissalam, lebih daripada tu ya, segak dia. Maka bila senyum manis muka Nabi ni, maka bertambah-tambahlah lawa dan segaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Ya, sebab kalau tak senyum pun dah lawa dah segak dah. Bila senyum ni dia lebih segak lah, lebih lawa. Lebih daripada segak dan lawanya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Gitu. Jadi kita ni dah lah muka tak segak dah, malas senyum pula. Huduh. Rajin sikit senyum tu. Manis muka tu. Barulah ada seri sikit kat muka tu. Ni hak muka memang hak cengih dah. Tak mau senyum kat orang pula. Tak reti nak sembang apa dah. Berkata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, adalah penghulu kita tidak bergelak-gelak ia penghulu kita melainkan senyum. Nabi SAW tidak bergelak-gelak, hanya senyum saja. Ni ulama sebut, dalam hadis juga sebut ada anna julla dhahikihi at-tabassum. Kebanyakan ketawa Nabi ialah senyumnya. Nabi yang bila kita jumpa dalam hadis dan sebagainya disebutkan bahawasanya gelak dan sebagainya, maknanya ialah senyum. Dalam kebanyakan hal senyum. Walaupun ada juga keadaan-keadaan yang Nabi ketawa. Disebutkan dalam hadis hatta badat dawajizuhu, sehingga nampak gigi hujung, gigi geraham Nabi SAW. Ada jugalah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan sehingga nampak gigi geraham Nabi SAW. Tapi itu dalam keadaan yang tertentu. Itu pun tanpa suara yang kuat. Kebanyakannya bila sebut kata ketawa Nabi SAW artinya senyum. Dalam kebanyakan keadaan ialah senyum. Tapi senyum yang nampak gigi lah. Senyum yang ada keadaan senyum yang nampak gigi, ada keadaan senyum yang tak nampak gigi. Dan begitu jugalah seperti mana yang Imam Syarqawi rahimahullah ta'ala sebut. Macam tu jugalah kebanyakan semua para Nabi dan Rasul sebelum baginda SAW. Dia pun senyum. Dia bukan jenis gelak usang. Dia senyum. Dia manis muka
zahir gembira tanpa ketawa, tu senyum. Muka manis, zahir gembira, bibir melengkung, terbuka sedikit bibir, tanpa ketawa, tanpa suara, tu dipanggil senyum. Tu dipanggil senyum. Kalaulah dengan suara yang tidak kuat, maka dipanggil ketawa, dhahik. Dhahik. Kalaulah suara ketawa tu didengar dari jauh, disebut sebagai qahqahah. Kita panggil berdekah. Bahasa kita sebut berdekah, bahasa Arab sebut qahqahah. Terbahak-bahak, berdekah-dekah. Jadi kalau suara ketawa tu didengar dari jauh, maka orang Arab sebut tu qahqahah. Ini tidak layak langsung dengan Nabi SAW. Nabi tidak pernah ketawa terbahak-bahak lagu tu. Nabi tidak pernah ketawa berdekah-dekah lagu tu. Sampai daripada jauh dengar dah. Dan kita duduk sini tu, dalam tahfiz tu, dalam bangunan dengar bunyi suara gelak kah tu, dia panggil qahqahah. Maka Nabi tak pernah gelak tawa lagu tu. Kalau suara ketawa tu perlahan, dengar orang yang dekat dengar lah. Orang yang jauh tak dengar tu dia panggil ketawa lah, dhahik. Dhahik. Kalau suara jauh tadi dia panggil qahqahah. Kalau hanya didengari oleh orang yang berada di situ saja tu dia panggil dhahik, ketawa. Kalau tanpa suara dipanggil sebagai tabassum, senyum. Maka ni beza di antara nama. Ni beza di antara nama. Maka adalah penghulu kita SAW tidak bergelak-gelak ya Nabi SAW, maksudnya tidak berdekah lah. Bergelak-gelak sini maksudnya qahqahah lah. Dan juga tidak juga dhahik pun jarang. Ketawa yang suara tapi tak kuat itu pun jarang juga, melainkan senyum. Kebanyakan masanya Nabi senyum SAW. Gitu. Maka manakala engkau tengok, maka mengkala engkau tengok kepadanya, kepada Nabi SAW, nescaya nampak bercelak dua matanya, mata baginda. Ni sama dengan hadis lah. Apa kena guna celak mata dengan cerita senyum ketawa ni dalam hadis. Jadi dalam hadis tu main lagu tu, maka datang cerita lagu tu lah. Hadis riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Samurah, cerita kata Nabi SAW ketawanya ialah senyum. Itu satu. Kemudian Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu sambung dia punya hadisnya. Maka tok guru kita main dalam kitab dia lah sambungan hadis tersebut. Maka manakala engkau tengok kepadanya, kepada Nabi SAW, penghulu kita, nescaya nampak bercelak dua matanya, padahal bukan ia penghulu kita bubuh celak. Nabi matanya bercelak tanpa bubuh celak. Matanya bercelak tanpa bubuh celak. Ada dua pandangan ulama dalam masalah celak ni. Pada masalah mata Nabi bercelak ni. Yang pertamanya memang mata Nabi tu memang bercelak secara hakiki. Tanpa diletakkan celak. Tanpa diletakkan celak. Kan orang sebut mata dia bercelak, tapi tak pakai celak pun, itu satu pandangan. Memang lagu tu. Maksudnya ada sedikit kehitaman di bawah kelopak mata baginda Nabi SAW dan di sekeliling mata Nabi seseolah bercelak, padahal tidak bercelak. Ini satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan bulu mata Nabi yang panjang ni, bulu mata Nabi panjang, dia tak melentik lah. Bulu mata Nabi dia panjang, sehingga kan panjang bulu mata Nabi tu meneduhkan bawah mata. Maka dilihat seseolah bercelak. Dia jadi bila bulu mata tu panjang, dia ada bayang pada bawah mata. Dia jadi macam teduh. Macam atap rumah kita lah, dia ada teduh dia tu. Jadi bulu mata Nabi SAW panjang, dia tak melentik. Panjang bulu mata Nabi SAW, panjang tersebut menyebabkan berlaku teduh pada bawah mata. Maka dilihat seseolah bercelak. Ini dua tafsiran ataupun pandangan ulama tentang keadaan mata Nabi SAW. Dan boleh dihimpunkan kedua-dua qaul ni, kedua-dua pandangan. Boleh jadi ada ketikanya kelihatan seolah Nabi bercelak padahal Nabi tidak bercelak. Boleh jadi dalam setengah-setengah ketika bulu mata Nabi itu menimbulkan, menzahirkan teduh di bawah mata Nabi SAW. Boleh jadi. Jadi dua pandangan ini dia tidak berlawan antara satu sama lain. Tapi yang pastinya Nabi tidak bercelak. Sedangkan bila orang tengok, orang nampak mata Nabi itu bercelak, tu maksud dia. Nabi tidak bercelak, tetapi orang melihat mata Nabi SAW itu bagaikan bercelak. Maka situ yang datang dua pandangan tadi tu. Satu pandangan mengatakan memang seseolah macam mana mata orang bercelak, macam itulah mata Nabi. Dan Nabi tidak pernah bercelak. Satu pandangan. Pandangan yang kedua sebut bulu mata Nabi panjang,
menyebabkan berlaku teduhan pada bawah mata Nabi SAW, maka dilihat seseolah baginda SAW berjelak. Ini maksud ataupun penjelasan bagi keadaan ni. Berkata Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Harith ni apa nama sahabat Nabi SAW yang tinggal di Mesir selepas daripada wafatnya Nabi SAW. Dia antara sahabat yang berhijrah ke Mesir. Jadi ada makam dia kat sana lah. Ada punya makam dia kat sana. Sayyidina Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu. Tidak lihat saya akan seorang yang terlebih banyak senyum daripada baginda SAW. Jadi Sayyidina Abdullah bin Harith sebut, aku tidak pernah melihat orang lain yang lebih banyak senyum daripada Nabi SAW. Maksudnya bila-bila masa pun orang tengok Nabi ni, Nabi sentiasa senyum. Sentiasa manis muka. Dalam Arab sebut basyashah. Basyashah ataupun talaqatul wajhi. Muka jernih. Muka senyum. Muka senyum. Orang Arab sebut basyashah ataupun talaqatul wajh. Jadi bila-bila masa pun nak tengok Nabi ni senyum je. Maka Sayyidina Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu kata, aku tak pernah tengok ada manusia yang lebih banyak senyum daripada Nabi SAW. Berkata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Jarir ni pun, Sayyidina Jarir ini sendiri pun orang yang segak. Sayyidina Jarir ni fizikalnya lawa, disebutkan dalam manaqib beliau. Fizikalnya lawa. Kalau muka tu segak boleh kepada Sayyidina Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kalau muka. Tapi dalam bab fizikal badan hak segak ni boleh kepada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia segak. Dia digelar sebagai Yusuf Hazil Ummah. Digelar sebagai Yusuf Hazil Ummah. Sayyidina Jarir ni digelarkan oleh sahabat-sahabat dan disebut oleh ulama-ulama ialah Yusuf Hazil Ummah. Nak tengok macam mana Nabi Yusuf, tengok Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu. Badan dia segak. Tapi bak muka lawa muka Dihyah lagi lah. Segak lagi muka Sayyidina Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Jarir bin Abdullah ni orang yang tinggi katanya. Dia berdiri itu sama tinggi dengan bonggoi unta. Tinggi. Orang yang tinggi. Dia apa nama tinggi lah. Dan kita unta tu tinggi. Unta tinggi, bonggoi dia tu tinggi lagi daripada unta lah, dah bonggoi dia kan. Sayyidina Jarir kalau berdiri, kepala dia sama perah dengan bonggoi unta. Dia punya capal dia disebutkan dalam manaqib dia, capal dia sahasta. Capal dia, kasut dia sahasta. Orang yang besar lah, orang yang besar, orang yang tinggi, orang yang bertubuh agam ni. Tapi segak lah, segak tu kata daripada sudut fizikal, sahabat Nabi yang paling lawa fizikal dia ialah Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Segaknya, tingginya, besarnya, kuatnya dan sebagainya. Ini kita tengok dalam manaqib sahabah. Ini cerita-cerita ni kita tengok dalam manaqib sahabah radhiyallahu anhum. Dan ada sahabat Nabi yang kerdil, yang rendah. Ada juga. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rendah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni disebutkan dalam manaqib beliau, berdiri dia tu sama tinggi dengan orang duduk. Kita duduk sama tinggi dengan dia berdiri. Dia orang yang rendah, yang kerdil. Tapi kaki dia kemah, katanya. Kakinya kemah. Kakinya kuat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kena tengok dalam sahabat, dalam manaqib sahabat. Banyak cerita-cerita ni. Banyak kisah-kisah ni. Banyak benda yang maklumat yang bernilai yang kita boleh ambil faham, yang kita boleh ambil aktibar. Jadi dia ala kulli halnya dia pun manusia. Tapi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di zaman yang terbaik. Dia ada banyak manfaat daripada kisah hidup mereka lah. Macam mana mereka masuk Islam, apa cabaran yang mereka terima, apa peristiwa mereka bersama dengan Nabi, apa doa Nabi kepada mereka, apa pujian Nabi kepada mereka dan sebagainya. Ini benda-benda yang kita kena ambil penting. Kena ambil ihtimam. Kena ada rasa nak kenal generasi terbaik ni. Fizikal mereka, perangai mereka, ibadah mereka, sumbangan mereka, jasa mereka, macam mana Nabi sayang kat mereka, macam mana Nabi doa kat mereka,
Macam mana Nabi melawak dengan mereka dan sebagainya lah di sini. Baik. Dan benda ni dia bukan benda hukum tak. Maksudnya kita bukannya perlulah kepada guru untuk mengaji benda-benda lagu ni, tapi tak mesti kepada guru. Kalau kita ada kemampuan untuk baca sendiri dan sebagainya, kita boleh baca sendiri benda ni. Cuma kalau ada benda yang muskil dan sebagainya, rujuk guru lah. Tapi dia bukan masalah hukum dan istimbat hukum dan sebagainya. Jadi kena rajin baca. Dan kena boleh bahasa Arab lah, sebab kebanyakan sumber kita dalam bahasa Arab lah. Lah ni pun terjemahan banyak. Jadi kalau tak boleh bahasa Arab pun terjemahan pun ada, tak ada masalah apa. Cuma kena ada sikap ataupun rasa nak lebih tahu tentang mereka yang hidup berkongsi nafas dengan Nabi SAW. Zaman tu zaman yang berkat lah. Nabi hidup zaman tu. Sahabat-sahabat Nabi yang keliling Nabi ni orang-orang yang berkat mereka. Orang-orang yang terpilih mereka. Jadi ada kelebihan yang tak ada pada orang lain dekat mereka. Kena ada sikap ataupun rasa nak lebih kenal mereka. Gitu. Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata, tidak kelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan saya selama berislam saya. Takat mana aku masuk Islam ni, kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, tiap-tiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok aku, melainkan senyum dia. Setiap kali Nabi tengok aku Nabi senyum. Setiap kali Nabi tengok aku, Nabi senyum. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya memang Nabi sentiasa orang yang sentiasa senyum. Tengok siapa pun senyum, jumpa siapa pun senyum. Melainkan dalam hal yang tertentu lah, ketika marah takkan nak senyum. Jadi kena logik lah, kena faham lah suasana hidup dan juga manusia tu macam mana. Tapi dalam keadaan yang biasa ni memang Nabi sentiasa senyum. Manis muka selalu. Tak ada duk ketat gitu ya. Adapun pada bab melawak, habis tu cerita bab senyum sikitlah. Banyak lagi perbincangan bab senyum dan sebagainya ni, tengok dalam huraian para ulama dalam mensyarahkan hadis-hadis berkaitan dengan senyum dan ketawa Nabi SAW. Adapun pada bab melawak, maka terkadang-kadang saja bukan jadi tradisi baginya. Itu tradisi tu macam gila. Bukan jadi tradisi, bukan jadi adat baginya bagi Nabi SAW. Tekoh-tekoh saja untuk meringankan suasana, untuk merapatkan hubungan, untuk bagi merancakkan dan menyenangkan perbualan dan sebagainya. Kadang-kadang saja, bila ada keperluan saja, bukan sedia-sedia duk buat lawak, bukan sedia-sedia duk jadi pak lawak. Nabi lah, Nabi. Ada je sahabat kaki pak lawak dah. Banyak je sahabat-sahabat kaki pak lawak ni. Boleh tengok macam-macam lah. Macam tengok dalam manaqib sahabat lah. Tengok dalam manaqib sahabat lah. Dan Nabi sukalah kepada orang-orang yang jenis melawak ni. Bukan Nabi tak suka. Bukan Nabi kata hang duk sengak. Duk melawak pun tak. Nabi tak ada lah nak marah ada apa. Tapi tu sahabat lah. Ada yang jenis kaki melawak. Ada hak melawak hak sampai kita pun apa nama, kita pun tepuk day pun ada juga. Kita kena tengok dalam cerita-cerita sahabat. Ada sahabat Nabi sebut sebagai dia ni khafifud dam, orang yang tak lawak. Ada orang mai jumpa Nabi SAW, parking dia punya unta dia dekat masjid Nabi tu. Dia pergi sembelih unta tu. Lepas tu dia buat kenuri. Dia pun panggil Nabi mai. Dia kata ambil mana unta ni, unta kawan tu. Unta kawan tu. Lepas tu kawan tu pun kelipok, tak apa. Nabi kata tak apa, aku ganti. Melawak lah. Melawak kasar. Gitu. Adalah sahabat-sahabat kaki lawak pun ramai juga. Bukannya mereka ni hidup macam robot, mesin, kerja berjuang di jalan Allah, kerja zikir, tak berhenti-henti, bukan. Hidup. Kena faham cara hidup. Bila kita baca sahabat-sahabat ni sembahyang, tak berhenti beradu, puasa, tak berhenti, kita tengok mereka ni macam robot, mesin, bukan. Manusia lah. Tapi manusia yang menerima tarbiyah daripada Nabi SAW. Makan, minum, puasa, sakit, seronok, sehat, ketawa, gembira dan sebagainya. Macam manusia lah. Tapi manusia yang terbaik, pilihan Allah untuk hidup di zaman tu. Jangan duk baca mereka, dia duk pegang tasbih 24 jam. Tengok apa pun subhanallah. Sembang apa pun Allah. Bukan, macam biasa lah. Macam biasa. Ada hak kaki pak lawak, ada hak jenis baran pun, ada hak jenis relax pun ada, hak jenis slow pun ada, macam-macam lah. Jenis slow pun ada, macam-macam lah. Sahabat Nabi. Tapi semua tu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi Nabi SAW
Melawak ada, tapi jarang-jarang saja. Jarang-jarang saja, bukan jadi satu adat kebiasaan macam yang tuan guru kita sebut, bukan jadi tradisi bagi Nabi SAW. Dan Nabi sendiri melaranglah daripada banyak gelak ketawa ni, sebab melawak ni dia akan jadi gelak ketawa. Nabi melarang daripada banyakkan berketawa ni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ada sebut la tuksiru ad-dhahika, jangan kamu banyak ketawa, fa inna kasratad dhahik tumitul qalbah. Jangan kamu banyak ketawa. La tuksiru ad-dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalbah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jangan kamu banyakkan ketawa, kerana banyaknya ketawa itu mematikan hati. Banyaknya ketawa itu mematikan hati. Macam duk gelak, tak berhenti beradu. Setiap masa nak bergelak je, maka hati jadi kerah, hati jadi mati. Maka tidak melawak ia baginda Nabi SAW, melainkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala berkenan dan redha. Kalau Nabi melawak, Nabi melawak pun, Nabi bergurau pun dengan benda-benda yang Allah redha. Maksudnya bukan tidak menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersabda ia baginda Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hai yang punya dua telinga. Itu Nabi panggil Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wahai yang punya dua telinga, yakni melawak. Nabi panggil lagu tu melawak, bukan nama dia sahibul uzunain ataupun za uzunain, ya za uzunain. Nabi panggil wahai yang mempunyai dua telinga. Nabi melawak dengan dia lah, sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu kecil lagi waktu tu, duk khidmat dengan Nabi SAW, umur dia 10 tahun waktu ketika berkhidmat dengan Nabi tu. Jadi budak-budak lagi lah, Nabi melawak lah dengan dia. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertanya sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, bahawa Tuan hamba melawak-lawak akan kami. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, pernah satu hari Nabi buat bergurau dengan sahabat-sahabat, maka sahabat-sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau buat lawak lah, Tuan melawak lah dengan kami ni. Jadi mereka macam heran, mereka macam macam benda tu di luar daripada karakter Nabi. Kan Nabi ni orang yang serius, orang yang bawa wahyu Allah, syariat Allah, jadi kena tegas, kena serius lah. Tuan melawak dengan kami lah, Tuan pun melawak jugalah, ya Rasulullah, Tuan pun melawak jugalah dengan kami. Maka sabdanya SAW, ya, selain bahawa saya tidak bercakap melainkan sebenar. Kata, ya, aku pun melawak juga sikit-sikit. Tapi lawak-lawak itu lawak-lawak yang sebenar, bukan dusta, bukan bohong, bukan lawak yang bohong. Kita melawak ke gajah terbang lah. Melawak kita, melawak tak betul tak. Nabi kalau melawak pun melawak betul jadi dah. Disebut kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai yang mempunyai dua telinga, betul ya. Memang Sayyidina Anas bin Malik ada dua telinga pun, kita pun ada dua telinga. Gitu. Jadi ulama sebut bahawasanya melawaknya Nabi SAW supaya sahabat-sahabat tidak jauh dan tidak liar hati dengan Nabi SAW. Tujuan melawak itu ialah untuk menjadikan mereka lebih selesa untuk bertanya, mengadu dan bergaul dengan Nabi SAW. Sebab ada orang yang bila masuk jumpa Nabi SAW, dia jadi ketat. Macam kita masuk jumpa raja ataupun kita masuk jumpa guru lah, jumpa tua guru dan sebagainya, kita jadi gabrah. Nak sembang pun tak boleh, nak cakap pun tak terbit, jadi gagap dan sebagainya. Maka kadang-kadang Nabi melawak dengan mereka untuk meringankan bebanan hormat itu. Sebab kadang-kadang bila kita hormatkan kepada seseorang terlalu tinggi, menyebabkan kita tak boleh nak kata apa depan dia, tak tahu nak kata apa, cari perkataan tak jumpa. Maka Nabi melawak dia untuk menjadikan suasana itu lebih santai. Sebab tu ada dalam setengah-setengah hadis Nabi sebut, bila ada orang mai jumpa dengan Nabi SAW, dia jadi clue, tak tahu nak kata apa, gerun dengan Nabi SAW, hormat dengan Nabi SAW. Nabi kata, aku pun makan bubuk macam apa agak. Aku pun makan bubuk macam apa agak.
Jadi katalah nak kata apa. Jadi dia akan lebih tenang. Dia tengok Nabi orang yang relax lagu tu, tak ada lah nak ketat, nak kena ikut protokol, nak kena angkat sembah ke, nak kena ada bahasa bercakap ampun beribu-ribu pun tak ada kena gitu. Maka dia pun lebih relax. Maka dia akan apa yang dia nak adu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh mengadu. Dia lebih mendekatkan Nabi dengan umatnya. Maka tu antara sebab kenapa Nabi berlawak dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Ada sebab-sebab dia lah, bukan sepanjang masa lah, bukan sepanjang masa, bukan selalu-selalu, kadang-kadang saja. Riwayat Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tibalah seorang perempuan tua. Ini kita baca dah dulu. Kepada penghulu kita. Apa nama? Safiyah bintu Abdul Muttalib, mak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata perempuan tua tersebut, "Ya Rasulullah, doa olehmu untuk saya masuk syurga." Maka sabda ia Nabi SAW, "Wahai mak si anu," mak sekian-sekianlah, "bahawa syurga tidak boleh masuk ke dalamnya perempuan tua." Lalu berpaling ia perempuan tersebut, Safiyah binti Abdul Muttalib ni, sambil menangis. Maka bersabda ia kepada seorang sahabat, maka bersabda ia Nabi SAW kepada seorang sahabatnya, "Pergilah anda bercakap kepadanya." Ni anak menakan Safiyah jugalah, anak menakan Safiyah binti Abdul Muttalib juga. Nabi kata, pergi panggil mak menakan Nabi jugalah, mak menakan Nabi sendiri. "Pergilah anda bercakap kepadanya," kepada perempuan tua tu, "bahawa syurga tak boleh masuk ke dalamnya orang yang tua-tua, yakni Allah Ta'ala jadikan ahli syurga sekaliannya muda belia dan mudi belia wanis." Ni hak laki jadi muda belia, hak perempuan jadi mudi belia wanis. Ni bahasa tuan guru kitab kita ni, tuan guru Haji Bakar ni. Umur masing-masing mereka 30 tahun terkunci. Terkunci maksudnya tak berhanjak ke hala depan, tidak bertambah. Takat tu ya umur mereka, umur 33 tahun. Berkata setengah muhaqqiqin, sungguhnya telah menjalani orang salafus salih dan khalaf bahawa bermanis-manis muka di antara satu sama lain memang dikehendaki pada pihak syariat. Begitu jua melawak-lawak, tetapi janganlah diperbuat adat. Jangan selului, jangan kerap, atau melawak yang melarat kepada bermasa-masa muka, lajak melawak sampai tak ada had. Bahkan ambil bagaimana melawak penghulu kita dengan sahabat-sahabatnya. Jadi tengok macam mana Nabi melawak dengan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi melawak gitu-gitu je. Melawak tu melawak yang tak bersambung. Lawak sekadar untuk meringankan suasana, untuk menceriakan suasana dan sebagainya. Bukan melawak sepanjang-panjang masa gitu. Habis berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun penghulu kita sallallahu alaihi wasallam pada bab berjalannya yang setawaduk manusia dan sejauh anak Adam dari takabbur. Maklum daripada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takabbur ni tak ada besar kuku pun dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah penghulu kita apabila ia tidak ada bayang baginya. Tu ayat tersebut tu ada masalah sikit. Memang ayat lagu tu dalam kitab Tok Guru yang saya, memang ayat lagu tu bila kita cek balik dalam nas yang Arab, ayat tersebut ada masalah. Apabila kita tu yang dalam kurungan tu tengok dalam nota kaki nombor 1, nas asal dia berbunyi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam zillun walam yaqum ma'asyamsi qattu illa ghalaba daw'uhu daw'asyamsi walam yaqum ma'asirajin qattu illa ghalaba daw'ussiraji. Itu bagaimana? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lam yakun. Jadi daripada Ibn Abbas tu ada terjemahan di atas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada macam yang atas, adalah penghulu kita. Sinilah lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam zillun. Jadi adalah penghulu kita apabila ia tidak ada bayang baginya.
Jadi yang bawahnya, yang dalam bahasa Arab sepatutnya dia bunyi macam ni. Lam yakun lin Nabi SAW, tengok nota kaki bawah. Tidak adalah bagi Nabi SAW bayang, gitulah. Tidak ada bagi Nabi SAW bayang. Lam yakun lin Nabi SAW zillun. Tidak ada bagi Nabi SAW zillun, bayang. Walam yaqum ma'asyamsi qattu, dan tidak berdiri ia Nabi SAW ma'asyamsi, serta matahari, qattu, sama sekali, illa melainkan ghalaba daw'uhu daw'asyamsi, menanglah oleh cahayanya cahaya Nabi, menang oleh cahaya Nabi akan cahaya matahari. Ghalaba daw'uhu daw'asyamsi, menanglah oleh cahayanya cahaya Nabi akan cahaya matahari. Walam yaqum ma'a sirajin qattu, dan tidak berdiri ia Nabi SAW ma'a siraji, bersama lampu pelita, lampu api ni, qattu, sama sekali, illa melainkan ghalaba daw'as siraji, menang ia daw'uhu, menang ia cahaya Nabi tu akan daw'as siraji, akan cahaya pelita, akan cahaya pelita. Itu teks asal dia. Rawahu Ibnu Jauzi wa Ibnu Mubarak. Ini asar ini riwayat daripada Al-Imam Ibnu Jauzi dan Al-Imam Ibnu Mubarak, dipetik dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Dipetik dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Intaha Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Nama penuh dia Al-Wafa bi Ta'rifi Fadailil Mustafa. Itu nama penuh kitab lah. Al-Wafa bi Ta'rifi Fadailil Mustafa. Itu makna dia. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW tidak berbayang. Tidak berbayang. Maka ulama hurailah, maksudnya dah Nabi itu sendiri ialah daripada cahaya. Nabi itu sendiri ialah manusia yang nurani, yang bercahaya. Maka bila ada cahaya, tidak ada bayang bagi Nabi SAW. Tidak ada bayang bagi Nabi SAW. Maka bila Nabi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bila Nabi berdiri di tengah panah, cahaya Nabi itu mengalahkan cahaya panah. Bila Nabi berdiri bersama dengan pelita lampu api, maka cahaya Nabi itu menerangi lebih daripada pelita lampu tersebut. Itu makna kalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita tengok balik yang atas, yang teks asal yang ada masalah sikit. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah penghulu kita apabila ia tidak ada bayang baginya. Itulah. Jadi maksudnya apabila ia tu sepatutnya tak ada lah. Sepatutnya tak ada apabila ia tu. Jadi kita baca, adalah penghulu kita tidak ada bayang baginya. Kita baca gitu. Lam yakun lin Nabi SAW zillun. Adalah penghulu kita tidak ada bayang baginya. Kalimah apabila ia yang dalam kurungan tu tidak dibaca. Itu maksud dia. Tidak dibaca. Dia lebih. Dan tidak ia dalam panas matahari, tidak ia berdiri. Walam yaqum ma'asyamsi. Dan tidak ia, yang tidak berdiri ia Nabi SAW dalam panas matahari, melainkan nurnya, nur Nabi SAW terlebih keras. Terlebih keras ni terlebih terang lah. Terlebih terang dari cahaya matahari dan pelita. Jadi Tok Guru dia terjemah campur boleh. Asalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, apabila Nabi berdiri di bawah cahaya matahari, maka cahaya Nabi itu lebih terang daripada cahaya matahari. Apabila Nabi berdiri di bawah cahaya lampu pelita, cahaya Nabi lebih terang daripada lampu pelita. Itu kalam Ibnu Abbas. Tok Guru ringkaskan. Dan tidak berdiri ia Nabi SAW dalam panas matahari, melainkan nurnya terlebih keras dari cahaya matahari dan pelita. Jadi bila kita bandingkan dengan nas yang dibawa datang di bawah tu, maka kita akan jelas. Kita akan lebih jelas apa makna pengertian kalam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Habis berkata Ibnu Mani'. Itu pun ada nota kaki yang kedua bawah tu, la'alla zahir, mudah-mudahan yang nyatanya bukan Ibnu Mani', Ibnu Sab'in. Ini boleh tengok dalam Al-Mawahibul Laduniyah bagi Imam Al-Qustulani. Ini bagi Imam Al-Qustulani. Riwayat ni diambil dalam
Al-Mawahib Al-Laduniyah. Tengok mana la'ala zahirnya sini ialah Ibnu Sab'in, bukan Ibnu Mani'. Rahimahullahu taala, rahimahullahu taala. Adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam nur. Nabi itu ialah nur. Ulama bahas panjanglah masalah Nabi nur. Adakah Nabi itu diperbuat daripada nur? Adakah daging darah Nabi itu ialah nur dan sebagainya? Perbahasan ni panjang. Dia akan membawa kepada perbahasan Nur Muhammad, Nur Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bawa panjang ke situ. Itu secara kesimpulannya, secara ringkasnya, para kebanyakan ulama berpandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Dia berbeza dengan dia tu cahaya dengan dia bercahaya. Pandangan kebanyakan ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bercahaya. Bercahaya. Bukanlah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dari cahaya. Tubuh badan Nabi darah daging macam biasalah, macam manusia lain jugalah. Sebab tu dalam riwayat bila perang luka berdarah dan sebagainya. Jadi bukan hak menitik tu cahaya tak, menitik tu darah lah. Dan sebagainya. Bila kerat rambut pun, rambutlah yang luruh, bukan cahaya. Rambut dan luruh dan sebagainya. Itu kebanyakan ulama berpandangan. Ada sebahagian pandangan. Dan pandangan ni pandangan sebahagian daripada ulama hadis yang sebut kata tak, Nabi itu ialah manusia yang dari cahaya. Dia bukan bercahaya tak, dari cahaya. Dari cahaya artinya zat Nabi, batang tubuh Nabi SAW tu ialah cahaya yang menjadi darah daging. Cahaya yang menjadi darah daging. Manusia, zahir manusia, batinnya cahaya. Sini ada perbincangan yang panjang lah berkaitan dengan isu Nabi itu ialah cahaya. Kebanyakan ulama setuju pada pandangan Nabi itu bercahaya. Nabi itu bercahaya. Gitu. Sebahagian kecil, sebahagian ulama yang lain berpandangan Nabi itu adalah cahaya. Maksudnya batang tubuh diri Nabi SAW itu berasal daripada cahaya yang dijasadkan. Darah, daging, tulang, isi baginda Nabi, seluruh jasad Nabi itu ialah cahaya yang dijasadkan. Cahaya yang dijasad itu sebagian ulama, dan sebagian ulama hadis termasuk yang di India dan sebagainya. Ada banyak perbincangan itu. Tapi kebanyakan ulama lebih setuju dengan pandangan Nabi SAW itu bercahaya. Sebab itu dalam hadis-hadis yang sebelum ni pun kita pernah baca, bila Nabi bercakap tu ada cahaya keluar daripada mulut. Nampak cahaya itu daripada celah-celah gigi Nabi SAW dan sebagainya. Jadi perbahasan yang panjang kat situ. Ya, gitu. Adalah Nabi Allah SAW nur. Maka manakala berjalan ia Nabi SAW dalam panas atau cahaya bulan, nescaya tidaklah nampak bayang baginya, bagi Nabi SAW. Kerana tiap-tiap yang bercahaya, nampak? Kerana tiap-tiap yang bercahaya tidaklah baginya, bagi yang bercahaya tu bayang. Bila sesuatu tu bercahaya, maka tidak ada bayang baginya. Berkata Ali radhiyallahu anhu, apabila berjalan ia Nabi SAW, nescaya bercenderung ke hadapan, seseolah turun dari tempat tinggi, yakni terhangguk-hangguk ke hadapan. Nabi jalan tu laju dan juga kemah, macam turun dari tempat yang tinggi. Kepala tu macam ke depan sikit, condong ke depan sikit jalan. Ini jalan orang yang kemah, jalan orang yang ada semangat yang tinggi, jalan orang yang tidak goyang dalam pegangan dia. Ini style jalan orang yang macam tu, bukan jalan leweh duk heret kaki tu. Dan orang Arab pun kalau kita tengok jalan ni pun memang lagu tu. Depa tak ada nak lenggang lagu kita ni, depa tak ada bahasa lenggang jalan kita, depa jalan laju. Depa jalan relax tu pun laju daripada kita jalan laju. Padahal depa jalan santai, tapi lebih laju daripada kita yang jalan laju. Itu style orang Arab jalan lah. Kadang-kadang orang perempuan dia pun jalan laju daripada kita hak jantan. Padahal dia jalan biasa je. Tapi bila dia jalan tu, dia tahu nak pergi ke mana, dia tahu nak buat apa, dia tahu dengan masa dia jalan film tu. Kita duduk ligan belakang pun tak ada. Padahal kita tu dah jalan, bagi kita jalan laju lah. Jadi dia pun tak ada istilah jalan lenggang-lenggok, jalan seret kaki, jalan huyung hayang, jalan dibuai angin, tak ada. Dia pun memang jalan lagu tu. Nabi lebih daripada tu. Jalan seseolah tahu jalan tu nak pergi ke mana, nak buat apa. Jalan orang yang teguh pendirian. Ulama sebut jalan orang yang iltizamnya tidak ada retak pada iltizamnya. Tidak ada rekah pada iltizamnya.
Gitu. Itu cara jalan Nabi SAW. Lebih laju daripada sahabat-sahabat Nabi SAW bila berjalan. Seolah bumi itu dilipat bagi baginda SAW. Berkata Abu Hurairah, tidaklah saya tengok seorang pun terlebih lawa daripada penghulu kita SAW. Seolah-olah, bawah dalam nota kaki nombor 1 ada jaga, bukan seorang tak, seolah-olah matahari berjalan di mukanya. Dalam lafaz Arabnya ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Jadi ka'anna tu seolah-olah, seolah-olah matahari berjalan di mukanya. Hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Jadi bukan seorang tapi seolah-olah. Tengok dalam nota kaki nombor 1. Dan tidaklah kelih saya, masih lagi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidaklah kelih saya, tidaklah melihat saya seorang pun terlebih cepat berjalannya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi dilipat baginya, bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seolah berjalan tu bumi tolong lipat bagi cepat sampai. Berkata Yazid bin Marsad radhiyallahu anhu, adalah penghulu kita, mengkala berjalan ia, manakala mengkala berjalan ia, nescaya cepat hingga nampak macam berlari-lari. Jalan tu nampak macam lari, tapi berjalan. Padahal tidak berlari-lari. Bukanlah Nabi jalan lari-lari tak. Nabi berjalanlah, tapi nampak macam berlari pada pihak laju dia. Padahal tidak, hingga berlari-lari anjing seseorang di belakangnya. Sahabat pun macam lari-lari anak lah belakang, lari-lari anjing, lari-lari anak lah belakang tu. Tidak boleh bersama dengannya, dengan Nabi SAW. Sahabat duk berlari macam berjoging kat belakang tu. Lalu ni dipanggil brisk walk, jalan laju. Jalan laju kat belakang ni pun tak ada nak hambat Nabi SAW. Nabi biasa megah pun tak. Dalam beberapa riwayat sebut sahabat-sahabat ni kadang-kadang sampai letih, mengah, duk ligan Nabi di belakang. Nabi dah jalan, dia pun duk ligan belakang sampai mengah. Nabi tak ada habis nafas pun. Maksudnya Nabi berjalan macam Nabi berjalan lah. Tapi sahabat-sahabat terpaksa mengejar daripada belakang sampai tak sempat nak menyaingi berjalannya Nabi SAW. Ini antara mukjizat Nabi SAW lah. Bumi itu dilipatkan bagi baginda SAW. Pakaiannya pakaian Nabi SAW di waktu berjalan, di waktu musafir. Pakaian Nabi. Bermula halnya Nabi SAW bersangkut ia dengan memakai pedoman yang maha baik sekali dalam bab ini. Berpakai ia Nabi SAW secara manusia yang bertawaduk. Nabi pakai cara manusia yang bertawaduk lah. Tak ada lah nak action, aku ni ketua negara, aku ni orang yang tinggi martabat di kalangan yang lain, aku ni anak keturunan bangsawan. Tak ada lah. Pakaian Nabi, pakaian secara bertawaduk lah, cara Nabi. Cara seorang hamba Allah. Maha suci daripada cara takabur, sombong, ujub, kagum diri sendiri, riak, menunjuk-nunjuk ke orang. Maha suci daripada bermegah-megah, nak belagak-belagak tak ada lah pada Nabi ni. Berkata Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, berpakai ia Nabi SAW dengan separuh betihnya. Di kain yang Nabi pakai itu sekerat betih. Bersabda ia Nabi SAW, inilah separuh betih tu, inilah tempat pakai, yang ni tempat yang layak baginya. Tempat pakai ni, yang ni tempat yang layak baginya. Bagi kain lah, bagi pakaian, sekerat betih saja. Nabi kata ni tempat yang sesuai. Nak pakai kain seluar ke sekerat betih, tempat yang sesuai. Maka jika enggan, kalau tak mau sampai sekerat betih, nak labuh lagi, maka ke bawah sedikit. Itu kata Nabi SAW. Ke bawah sedikit ni, yang ni sekira-kira dekat dengan buku lali. Kena tanda lah tu. Ke bawah sedikit, yang ni sekira-kira dekat dengan buku lali. Gitu. Nabi kata tempat yang sesuai dengan pakaian sebelah pinggang ke bawah ni ialah sampai sekerat betih. Kain ke laki ni, laki bagi orang laki. Kain ke seluar ke sampai sekerat betih. Kalau tak mau kat sekerat betih, maka turun lagi, labuhkan sikit bagi dekat dengan buku lali.
Dan jika enggan, kalau tak mau lagi sampai dekat dengan buku lali pun tak mau lagi, maka tidak hak bagi kain itu pada dua buku lali. Maka maksudnya Nabi SAW bersabda, pakaian sebelah bawah, pakaian lelaki sebelah bawah ni jangan sampai menutup buku lali. Jangan sampai menutup buku lali. Gitu. Tapi ni apa nama, panjanglah perbahasannya, bukannya tak boleh dan sebagainya. Yang tak dibenarkan itu, kata sebahagian ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain, ialah kerana pakaian yang labuh menutup buku lali itu ialah adat pakaian orang-orang yang takabur, yang ada khuyala, yang ada rasa bermegah-megah asalnya, adat waktu tu. Kita kena baca dengan zaman tu. Biasanya orang-orang yang sombong, yang berasa diri dia ada title dalam masyarakat, dia orang kaya ke, dia businessman ke, dia pemimpin ke apa ke, pakaiannya biasa labuh daripada buku lali. Sebab waktu tu orang susah. Jadi pakaian pun singkat-singkat je lah. Jadi orang yang ada duit lebih, dia boleh beli kain lebih. Dan orang lain pakai kain semita, dia pakai semita suku. Sebab dia ada duit lebih. Jadi biasanya ketua kampung ke, businessman ke, orang yang ada kebun banyak ke apa ke, pakaian dia labuh sikit. Dia macam trend. Kalau pakai lagu tu, orang have. Trend waktu tu. Jadi dia labuh sikit. Maka Nabi SAW sebut, kalau siapa yang melabuhkan, dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebut, siapa yang melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali, maka dia masuk neraka. Nabi sebut lagu tu. Sebabnya ulama sebut sebab pakaian yang sebegitu menunjukkan pemakainya sombong. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengadu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku pakai lagu tu. Sayyidina Abu Bakar ni pinggang dia tak ada. Maksudnya dia lurus daripada perut dia sampai ke kaki dia lurus, tak ada cutting, straight. Jadi bila dia pakai kain tu akan meloreh ke bawah. Kain tu akan meloreh ke bawah. Dia tak ada pungkok. Tak ada pungkok ni maksudnya tak ada lekuk-lekuk pula, dia straight. Macam batang tiang. Badan dia ke bawah ni. Orang kurus tak ada isi. Padahal makan 3 hari sekali. Dia lurus gitu. Jadi bila dia pakai kain dia akan melorot ke bawah. Dia akan melorot ke bawah. Bila lorot ke bawah, kain tu akan melabuh sampai ke buku lali lah. Maka dia mengadu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni pakai kain, memang kain akan jatuh sampai buku lali. Maka Nabi SAW sabda kat dia, adapun engkau, maka tidak ada sebarang takabur dalam hatimu. Hang ni memang tak ada takabur dalam hati. Jadi boleh pakai lagu tu. Maksudnya pemakaian yang sebegitu tu haram disebabkan oleh unsur takabur, unsur berlagak sombong. Adapun sekiranya tidak ada unsur tu, macam kita lah ni yang bukan trend dia lagu tu dah. Trend hak lah ni orang yang kaya-kaya dia pakai beg berjenama contohnya. Jam tangan berjenama, handset berjenama, spek mata berjenama, baju berjenama. Selok tracksuit bodoh ya 300-400. Tu trend orang lah ada duit lah. Baju t-shirt tak ada apa pun, 300-400 selai. Tu trend orang yang ada duit lah ni. Dulu trend orang yang ada duit, kain dia labuh. Dia kena baca lagu tu. Kena baca lagu tu. Maka bila mana Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lagu tu, adapun engkau, maka tidak ada sebarang takabur dalam hatimu. Maka ulama ambil faham daripada situ bahawasanya dalil ataupun ilat sebab pengharaman melabuhkan kain sampai buku lali ni ialah kerana takabur, kerana khuyala. Maka ulama buat kesimpulan berdasarkan dengan hadis-hadis lain dan sebagainya, kalaulah tidak ada takabur dalam hati seseorang dengan pakaian yang sebegitu, maka tak haram. Jadi tak ada masalah lah kalau nak tutup buku lali pun bagi orang yang tidak ada sebarang takabur dalam diri dia. Tidak ada sebarang takabur dalam diri dia. Cumanya yang sunnahnya tetap. Yang sunnahnya sama ada di sekerat buku lali, sekerat betih, ataupun sebelum tutup buku lali. Itu yang sunnah bagi laki-laki. Jadi walaupun kita kata tak haram dan sebagainya, yang sunnahnya tetap macam disebutkan oleh Nabi tadi. Sama ada pada sekerat betih ataupun sebelum menutup buku lali. Itu maksud dia. Gitu. Jadi faham bagi elok. Dan adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melabuh kainnya setakat perut betihnya. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ni, ketika dia jadi khalifah Nabi, ketika dia jadi khalifah yang ketiga ni. Kisah ni berlaku semasa Sayyidina Uthman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Melabuh kainnya setakat perut betihnya, sekerat betih tu lah. Berkata,
Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kainnya separuh betih. Ini khalifah, dia pakai kain sekelap betih, dia bagi tahu kat orang macam nilah Rasulullah pakai. Macam nilah Rasulullah pakai. Jadi pakaian yang singkat itu menunjukkan zaman tu, menunjukkan bahawasanya orang tersebut tidak bermegah-megah dengan pakaiannya. Orang tersebut tidak bermegah-megah dengan pakaiannya. Maka bermula pakai begini bagi laki-laki, kata Tuan Guru. Bagi laki-laki, bukan kaum wanita. Kaum wanita memang wajib melabuhkan pakaian dan sebagainya sampai tutup badan lah. Adapun bagi mereka, bagi kaum wanita, maka hendaklah terkatup dua kakinya seperti wanita-wanita isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita salafus salih, bukan seperti wanita-wanita di zaman sekarang. Bermula kain mereka setakat lutut atau bawah sedikit berlutut. Skirt lah maksudnya. Untuk Guru tegur perempuan-perempuan yang di zamannya. Zaman Tuan Guru ni kan jauh mana? Penama Tok Guru meninggal tahun 98. Tahun 98. Jadi tahun 90-an lah ataupun tahun 80-an punya zaman lah ni. Maka ini sudah keluar dari syariat Allah seperti terdedah lengan dan betih pada kaum ibu. Lengan pun nampak, betih pun nampak pada kaum ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu kata Nabi SAW. Dan kami telah membuat sedikit huraian bab pakaian ni di fasal pakaiannya. Jadi dah sebut dah bab pakaian sebelum ni. Tidaklah diulang lagi di sini. Di sini tu bawah dalam ta'liq nombor 1, dalam nota kaki nombor 1 diperbetulkan. Tok Guru tulis di sisi. Tapi la'ala sawabnya di sini. Di sini. Jadi bab pakaian ni telah disebutkan sebelum ni, jadi Tok Guru kata, jadi tak ulang dah kat sini, tengok balik dalam bab sana lah. Tengok dalam bab pakaian Nabi SAW yang Nabi pakai jubah berjalur, Nabi pakai jubah yang ketat lengan dan sebagainya, itu dah disebutkan dalam bab sebelum ni. Jadi tidaklah diulang lagi di sini. Keberanian baginda Nabi SAW. Adapun hal ini, hal keberanian Nabi SAW, maka luar biasa. Tidaklah sebanding dengan Nabi SAW oleh seorang pun di dunia ini. Bab berani, tak ada siapa boleh challenge berani Nabi SAW. Sekira-kira tidak terjahil bagi tiap-tiap orang yang semasa baginda Nabi SAW. Mereka yang hidup sezaman bersama dengan Nabi SAW akan mengetahui tahap keberanian Nabi SAW yang luar biasa. Tak ada siapa dia boleh katakan Nabi penakut. Tak ada siapa dia boleh katakan Nabi orang yang kecil perut. Tak ada siapa dia yang boleh katakan Nabi orang yang tak berani. Semua yang berada di zaman tersebut mengakui bahawasanya Nabi SAW orang yang berani. Dan sungguhnya telah lari oleh beberapa pahlawan-pahlawan dalam medan pertempuran. Maka junjungan penghulu kita tidak pernah lari di mana-mana peperangan. Tidak pernah lari. Nabi perang Tamandah pun tak pernah lari. Tak pernah patah balik. Tak pernah lari, tak pernah patah balik. Sahabat, ya, ada sebahagian yang berlaku, ada yang pernah lari dan sebagainya. Patah balik jugalah. Tapi Nabi tak pernah lari. Nabi tak pernah lari. Begitu juga dengan masalah kalah. Nabi tak pernah kalah dalam peperangan. Nabi tak pernah kalah dalam peperangan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Syarqawi rahimahullahu ta'ala dan ramai lagi ulama-ulama yang menyebutkan ijma' ulama bahawasanya Nabi tidak pernah kalah perang. Ijma' ulama. Nabi tidak pernah kalah perang. Siapa-siapa yang menyangkakan bahawasanya Nabi kalah perang dan bahasanya menunjuk kepada mengurangkan martabat Nabi, jatuh kufur. Sampai kata, alah, Nabi pun kalah perang. Dia jatuh kufur. Bila mana bahasanya itu disertakan dengan mengurangkan martabat Nabi SAW. Kalaulah bukan dengan tujuan menghina Nabi SAW, dia kata lagu tu, maka dia tidak jatuh kufur, tetapi dia akan dihukum dengan hukuman yang sesuai. Kerana tidak beradab dengan Nabi SAW ni, pandangan di sisi mazhab Syafi'i. Adapun di sisi mazhab Maliki, dia cakap lagu tu sama ada tujuan merendahkan martabat Nabi ataupun kurang adab dengan Nabi SAW atas apa alasan sekalipun, dia kata lagu tu bunuh.
Tak ada pendapat kedua. Tak usah duk kira banyak. Kata lagu tu bunuh. Tu pandangan mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i dia ada pandangan dua tu. Kalau dah dia kata lagu tu Nabi kalah perang ni, dia kata dengan tujuan merendahkan martabat Nabi, kufur. Bila kufur, wajib disuruh taubat. Kalau tak mau taubat, bunuh. Kalaulah dia kata lagu tu dengan tujuan bukan untuk merendahkan martabat Nabi, tapi sebab kurangnya adab dengan Nabi SAW, maka akan dihukum dengan hukuman yang selayaknya. Dihukum dengan hukuman yang selayaknya. Ini ijma' ulama berkaitan dengan isu ni. Sebab tu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala di dalam Fatwa Al-Hadithiyah sebut kata, setengah daripada kekufuran tu, wa minal kufri man yaqulu huzimatin Nabi SAW aw haraba minal harab. Setengah daripada kekufuran itu ialah orang yang berkata Nabi telah dikalahkan dalam perang ataupun lari daripada peperangan. Dia benda yang menjatuhkan kufur seseorang. Maka kena jaga bab ni. Kena jaga ni. Isu ni tak mana? Isu ni pada masalah perang Uhud. Banyak kita duk dengar orang duk, bila saya cerita pasal perang Uhud dan sebagainya, Nabi kalah perang Uhud. Nabi kalah perang Uhud. Banyak dia cerita lagu tu. Ni bahaya. Nabi tak kalah dalam perang Uhud. Nabi kalah pusingan pertama dalam perang Uhud. Perang Uhud ada 2 round. Tak, Nabi kalah pada pusingan kedua. Nabi kalah pada pusingan kedua. Perang Uhud ada 2 round ataupun 3 round. Round pertama golongan muslimin menang. Yang pakat selerak tinggal habis kemah depa apa guna ni, menyebabkan pasukan pemanah yang Nabi letak di atas Jabal Rumah dekat Uhud tu turun pergi kutip rampasan perang bersama dengan mereka yang berada di bawah. Lepas tu barulah golongan Quraisy tengok peluang tersebut, maka Khalid bin Al-Walid ketika tu sebelum daripada masuk Islam dan Ikrimah bin Abu Jahal patah balik dan ligan daripada belakang. Maka tu pusingan kedua. Yang tu yang kalah. Jadi pusingan pertama menang, pusingan yang kedua kalah. Pusingan pertama menang, pusingan yang kedua kalah. Lepas tu balik Jadi kalau pusingan pertama menang, pusingan kedua kalah, menang ke kalah? Seri lah. Dia bukan kalah. Sebahagian ulama kata tak, lepas tu ada pusingan ketiga. Maksudnya lepas daripada dihambat tersebut, kemudian timbul cerita kata Nabi wafat dan sebagainya. Kemudian sahabat sedang bahawasanya Nabi masih ada dalam badan perang dan sebagainya, berkumpul balik himpun dan hambat balik dia. Hambat balik golongan kafir Quraisy pada ketika tu. Jadi yang kata pusingan Uhud ada 3 round, 2 kali menang, 1 kalah. Menang ke kalah? Menang. Kalau sebahagian yang melihat Uhud sebagai 2 pusingan, pusingan pertama menang, pusingan kedua kalah ke menang? Seri ya? Mana ada kalah? Sebab dalam peperangan zaman tu, bila kata kalah, ada tawanan. Lagi pula Uhud berlaku dalam mempertahankan kota Madinah. Kalau kalah muslimin di Uhud, pasal apa Madinah tak kena tawan? Pasal Madinah musyrikin tak masuk. Dan sebagainya. Dia kena baca lagu tu. Memang ulama bagi tahu lagu tu. Kita saja yang kadang-kadang bila baca sirah, sebahagian orang yang baca sirah dia tak nampak isu-isu tu. Dia nampak Nabi kalah Uhud. Dia cerita kata ke orang. Nabi kalah Uhud. Rasulullah SAW ni orang biasa, ada menang, ada kalah dalam peperangan. Nabi menang pada satu tempat, kalah pada tempat, boleh jadi kufur. Boleh jadi kufur. Ulama jaga siap dah. Ulama dah peringat dah. Ulama sebut pada banyak tempat. Qadi Iyad radhiyallahu anhu dalam Asy-Syifa kata siapa hak maki Nabi saja boleh jadi bunuh. Boleh bunuh lah. Siapa yang kata sesuatu yang boleh menyakiti hati Nabi SAW boleh bunuh lah. Terus cakap banyak. Maka dalam bab ni, khususnya dalam bab peperangan dan sebagainya, ulama sebut, Imam Syarqi sebut ijma' muslimin, bahawasanya Nabi tak pernah kalah perang dan tak pernah lari daripada perang. Tak pernah kalah perang dan tak pernah lari daripada perang. Sebab tu kalau kamu baca dalam Uhud, akhir sekali sebelum daripada golongan musyrikin ni nak beredar daripada Uhud, Abu Sufyan bin Harb berdiri di atas satu tempat yang tinggi, menjerit kepada golongan muslimin yang ada sekitar tu setelah mereka berjaya ambil balik pos mereka, kawasan tempat saf peperangan tu. Sayyidina Abu Sufyan bin Harb yang pada ketika tu belum lagi masuk Islam kata, mau'iduna al-badar al-qadim. Mau'iduna al-badar al-qadim. Temu janji kita yang seterusnya pada perang Badar pula. Temu janji kita yang seterusnya pada perang Badar pula. Maksudnya nak tahu siapa menang dalam round ni, tunggu Badar. Tunggu Badar pula. Dia kena balik pada cerita Badar balik lah. Cerita Badar balik. Badar dalam sejarah Islam ada 3.
Perang Badar dalam sejarah Islam ada 3 yang kita sebut dah itu. Yang pertama disebut Badar Sughra. Badar Sughra ni ketika mana kafilah Quraisy nak berdagang ke Syam tu, Nabi dan beberapa orang sahabat dah cuba pintas sekali, tak dan. Maklumat lambat sampai, tak dan. Pi dah sampai ke Badar tu ataupun dekat-dekat dengan Badar, cuma tak dan pintas. Laluan tu depa dah pi dah. Barulah orang-orang Madinah sampai ke situ. Jadi tak dan. Tak apalah, kemudian Nabi pesan kepada beberapa orang sahabat dia, tunggu maklumat depa nak balik mai bila. Lepas tu balik daripada Syam, itulah yang menyebabkan berlaku Badar, perang Badar hak kita tahu tu. Itu Badar yang kedua, dia panggil Badar Kubra. Kemudian Badar yang ketiga disebut sebagai Badar Mau'id, Badar perjanjian. Hak inilah yang lepas daripada selesai perang Uhud itu, Muawiyah Abu Sufyan bin Harb menjerit kepada golongan muslimin, kita jumpa pula sekali lagi kat Badar tahun depan. Sebab Badar ni dia ada musim dia ada tempat festival tu, dia ada musim dia. Jadi bila orang sebut kata kita jumpa kat Badar, musim tu lah. Sebab waktu ni orang tak ada orang kampung tu ya. Dia ada time dia ada pesta dia, ada bulan-bulan dia. Jadi bila sebut lagu tu, bila Abu Sufyan bin Harb sebut kata kita jumpa pula tahun depan kat Badar, time tu lah. Time berlaku festival Badar. Maka Nabi dengan para sahabat dia keluar pergi Badar tahun depan tu. Nak selesaikan siapa yang betul-betul menang kalah. Kalaulah menang di Uhud, kalaulah kalah di Uhud, apa keperluan Quraisy untuk ajak fight sekali lagi? Kalau dah menang di Uhud dah. Menang dah. Depa dah berjaya depa dah berjaya untuk tebus kekalahan di Badar. Di Badar confirm kalah. Mati 70 orang, tawan 70 orang. Ni baru betul menang kalah. Ada tawanan. Ni baru betul menang kalah. Jadi confirm kalah. Kalau di Uhud, kalau clear menang kalah, pasal apa Abu Sufyan ajak jumpa di Badar? Ni semua dalil-dalil, hujah-hujah yang menunjukkan di Uhud tak kalah. Di Uhud tidak berlaku kekalahan pada pihak muslimin. Kalau kalah pun kalah round kedua. Kalah round kedua, bukan kalah keseluruhan perang. Bukan kalah keseluruhan perang. Dalam bahasa sastra pun, dalam bahasa perumpamaan pun ada sebut kalah pertempuran, menang peperangan. Dia ada bahasa lagu tu. Mungkin kalah dalam pertempuran tapi pasti menang dalam peperangan. Sekali dua kan kalah tu biasa, tapi secara peperangan menang. Tu salah satu daripada makna tu lah. Maksudnya kalau kata ada berlaku kekalahan dalam perang Uhud, ada. Tapi kena jelas bagi elok. Kalah itu kalah pada pusingan yang kedua. Ketika mana golongan berkuda daripada Quraisy pintas ke belakang. Jadi mereka kepung golongan muslimin daripada arah depan dan arah belakang. Selepas daripada pasukan memanah yang Nabi letak di atas bukit memanah tu turun meninggalkan posisi mereka untuk bersama-sama mengutip harta rampasan perang pada ketika tu. Dia ingat perang selesai dah. Dah musyrikin lari dah. Tinggal segala kemah, segala bekas, segala besen, segala apa tinggal terus gitu. Jadi ingat dah selesai, dia pun turun lah. Turun nak pergi kutip samalah harta-harta rampasan perang. Rupanya tak selesai lagi. Maka situ berlaku round kedua. Sebab tu kita kata yang tadi round pertama sebab orang Islam kata selesai dah. Habis dah round tu kita menang lah. Satu clear cut menang. Orang musyrikin tinggal habis segala benda kemah-kemah semua tinggal habis. Jadi tu clear menang. Round kedua tu yang tak clear menang kalah. Jadi tak boleh kata kalah. Benda yang tak menang tak kalah, tak boleh kata kalah. Jadi bab cerita dalam perang Uhud ni kena jaga bergelok. Sebab memang ada penegasan dan juga peringatan daripada ulama-ulama, jangan pernah berani kata Nabi kalah perang. Sebab tu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Hadisiyah sebut kufur siapa yang kata Nabi pernah kalah perang. Jadi nak jadi mutawif ke, nak apa ke, beringat. Dan pergi cerita di perang Uhud, duduk atas bukit Uhud, cerita Nabi kalah. Apa cerita apa lagu tu? Dah lah duduk dulu. Malu dekat syuhada Uhud di tepi tu. Mereka berjuang sampai mati syahid di Uhud tu, apa kata kalah? Dia buat cerita, dia buat teriak-teriak atas bukit Uhud tu, Nabi kalah kat sini, apa cerita lagu tu? Jadi bagi elok. Sirah tu bagi betul. Telah bertanya seorang kepada Bara' bin Azib tadilah, Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Tidakkah kamu habis lari di hari peperangan Hunain
tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, orang yang tidak pernah, orang yang tidak sempat untuk bersama di perang Hunain lah, tabi'in dan sebagainya. Dia bertanya, bukan hangpa lari habis kah waktu peperangan Hunain tu? Jawab Sayyidina Bara' bin Azib, bahkan penghulu kita tidak lari tu bawah dah, nota kaki nombor 2. Bukan lari dah, tidak lari. Sebab dalam hadis, riwayat hadis bawah tu, dalam nota kaki nombor 2 tu, Sayyidina Bara' bin Azib kata, dia bertanya, lari semua kah? Sayyidina Bara' bin Azib kata, la, wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma walla tu dah. Sayyidina Bara' bin Azib kata, la, tak lari semua. Sebab kalau semua tu sekali dengan Nabi. Dan orang tanya kepada Sayyidina Bara' bin Azib, waktu perang Hunain tu pakat tuang habis semua kah? Pakat lari habis semua kah? Sayyidina Bara' bin Azib kata, la, ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan penghulu kita tidak pernah lari, gitu. Tidak lari ataupun tidak pernah lari. Sungguhnya tengok saya, kata Sayyidina Bara' bin Azib, sungguhnya tengok saya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas baral putih. Kenderaan Nabi lah, dalam bab akan datang cerita bab kenderaan Nabi. Di atas baral putih. Padahal yang memegang kekang baralnya, yang memegang tali pedati tu, tali handle dia tu, tali kekang baralnya tu ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni Abu Sufyan bin Al-Harith. Jangan baca Abu Sufyan bin Al-Harith pula. Tak, Abu Sufyan bin Al-Harith. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ni sepupu Nabi lah. Al-Harith bin Abdul Muttalib tu anak sulung Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah, ayah Nabi, ialah anak bongsu lah kalau kita kata. Anak bongsu bagi Abdul Muttalib. Al-Harith ni ialah anak sulung ni. Abu Sufyan ni ialah anak dia. Jadi sepupu Nabi lah, sepupu Nabi SAW. Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dia masuk Islam pada tahun pembukaan Mekah. Dan wafat pada zaman khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada tahun pembukaan Mekah, dan perang Hunain berlaku lepas daripada Fathu Mekah lah. Kalau tengok dalam tarikh, perang Hunain berlaku selepas daripada Fathu Mekah. Jadi dia masuk Islam semasa Fathu Mekah, dan dia wafat pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Ini Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pegang tali kekang baral Nabi sallallahu alaihi wasallam, tali kekang, tali hadu di mulut binatang lah. Kita ni handle ataupun steering lah. Yang pegangnya ialah Abu Sufyan, Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith radhiyallahu anhu, bersama-sama baginda. Ini dalam satu riwayat lah. Dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada satu riwayat daripada Imam Muslim sendiri, berasingan dengan Imam Bukhari. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Imam Muslim buat satu riwayat yang kedua, Sayyidina Abu Sufyan memegang pelana Nabi. Yang memegang tali kekang Rasulullah ialah Sayyidina Abbas, puak menekan Nabi. Jadi hak kita baca ni hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang pegang tali kekang baginda Nabi ni ialah Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith. Satu riwayat ni sahihain lah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam satu riwayat Imam Muslim yang lain menyebutkan yang pegang tali kekang itu ialah Abbas bin Abdul Muttalib, puak menekan Nabi SAW. Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith ni pegang pelana Nabi. Dia pegang pasal apa? Dia pegang sebab Nabi nak pergi darah. Orang pakat lari, sahabat yang ni ramai yang lari, Nabi nak pergi ke depan. Jadi dia pun pegang. Cerita ni bukan pegang saja-saja jadi driver apa dah. Cerita pegang ni dalam riwayat Muslim sebut sebab tak mau Nabi pederah pergi depan. Berani. Ni cerita pasal apa? Ni cerita pasal berani Nabi. Orang pakat selerak lari lebih dah, Nabi tak go stand belakang, Nabi pergi ke depan. Ni yang disebutkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib. Boleh kata orang lari di perang Hunain, tapi tak boleh kata Nabi lari. Sebab bila ditanya soalan, "Hampa pakat lari habiskan di perang Hunain?" Nabi kata, "Tak." Sayyidina Bara' kata, "Tak. Ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi tak pernah patah belakang. Itu yang dia umai cerita ni, aku tengok Nabi berada di atas baralnya, tali kekangnya itu dipegang oleh sepupu dia, Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith. Dalam riwayat ni, dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abu Sufyan pegang pelana baral Nabi,
Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang pegang tali kekang Nabi. Dia pegang tu sebab Nabi nak pedekah Nabi, dia peduk tahan. Dia peduk tahan. Nabi nak pedekah Nabi. Jadi padahal yang memegang kekang bagalnya Rasulullah itu ialah Abu Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu anhu bersama-sama baginda. Jadi bukan pegang saja-saja duk apik Nabi tak, dia peduk tahan bagi jangan Nabi pedekah bagal tu pergi ke depan dengan laju. Sambil bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Bermula saya ini nabi bukan dusta, gitulah secara ringkasnya. Ana nabiyyu la kadhib. Bermula saya ini nabi bukan dusta. Bermula saya ini anak Abdul Muttalib. Jadi hadis yang macam ni riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ikut cerita yang Sayyidina Abu Sufyan yang pegang tali kekang bagal Rasulullah. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ada satu riwayat yang lain daripada Imam Muslim sendiri, ialah Abbas yang pegang tali kekang bagal, Sayyidina Abu Sufyan pegang pelana. Dan benda tu tak bercanggah lah. Mungkin pada satu ketika dalam keadaan yang itu mungkin Sayyidina Abu Sufyan pun pegang juga kekang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga. Dia tak bercanggah. Dia bukan pertentangan di antara fakta tak, dia boleh diharmonikan. Dan demikian jua di padang Uhud, maka berapa banyak lari sahabat-sahabatnya di padang Uhud ni bila mana dengar suara-suara yang menyebutkan bahawa saja Nabi telah pun wafat. Jadi ramai sahabat yang jadi lemah semangat pada ketika tu, jadi tersentak, jadi hilang semangat dan sebagainya, selera. Padahal ia Nabi SAW terpacak di dalam medan itu, tidak ke mana-mana pun. Dan ada beserta Nabi SAW beberapa orang sahaja dari sahabatnya. Tak lari. Tak ada sejarah, tak ada rekod, tak ada sahabat, tak ada hadis yang menceritakan Nabi pernah lari daripada medan perang. Tak ada. Dan tak pernah berlaku kekarahan semasa Nabi menghadiri mana-mana peperangan. Tak ada. Maka kena jaga. Ini masuk dalam bab akidah dah. Benda ni bila kata lagu tu dia masuk dalam tangkis, masuk dalam merendahkan martabat Nabi SAW. Dan hukum merendahkan martabat Nabi SAW boleh jatuh kufur dalam apa bab sekalipun. Kan Nabi gembala kambing, kita hina benda tu tapi pakai lapik dengan Nabi. Alah, Nabi gembala kambing ya. Bahasa lagu tu tak ada salah apa, tapi bila dengan niat untuk merendahkan martabat Nabi, kufur. Benda tu benda betul. Nabi pun bela kambing ya. Nabi pun beranak pak tak ada. Benda tu benda betul. Tapi bila dengan niat tangkis, niat merendahkan martabat Nabi, nak bagi sama macam kita. Nak bagi sama dengan nak relate dengan suasana atau nak relate dengan keadaan yang dia cakap. Kufur. Ulama sebut kufur. Sebab merendahkan martabat Nabi SAW. Jadi bab nak cakap bab nak apa tak ada. Kena jagalah, kena jaga niat, kena jaga bahasa, kena jaga ayat yang nak digunakan. Jangan lebih kurang lagu tu dengan Nabi SAW. Bab ni kena jaga. Memanglah Nabi gembala kambing, Nabi pun menega, gitulah. Tapi dia cakap tu untuk bila orang peleceh dia, contohnya bila orang peleceh dia lah, orang peleceh hang kerja apa lagu ni, nak boleh bagi makan anak bini ke? Dia tak ada benda nak jawab, dia kata Nabi pun bela kambing ya. Anak ramai, anak 6 orang dengan Siti Khadijah, Nabi bela kambing ya. Dia kata lagu tu. Betul tak kenyataan tu? Betul. Tapi di situ ada tangkis, ada niat merendahkan martabat, nak bagi Nabi sama level dengan dia. Maka di situ akan ulama sebut situ berlaku kekufuran. Jadi kufur kat situ. Apa nama? Kena pakai bahasa yang elok sikit lah. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Tak apalah. InsyaAllah Allah jamin rezeki. Dan sebagainya. Pakai bahasa yang elok sikit. Hak Nabi ni jangan buat lebih kurang. Berkata Anas radhiyallahu anhu. Kita habis bab ni. Berkata Anas radhiyallahu anhu, adalah penghulu kita selawa-lawa manusia dan semurah-murah orang dan seberani-berani manusia. Sungguhnya terkejut ahli Madinah pada satu malam. Ini Sayyidina Anas bin Malik cerita. Satu malam tu ada dengar bunyi dentuman yang kuat. Jadi orang Madinah pakat jaga habis.
Bunyi meletup lagu mana tak tahulah. Kalau kita ni bunyi accident lah kalau kita ni. Bunyi accident ke, bunyi pokok jatuh ke apa, bunyi derah. Bunyi derah. Ada bunyi dentuman di Madinah pada satu malam. Orang makan lena habis dah waktu tu. Sungguhnya terkejut ahli Madinah pada satu malam. Maka keluarlah manusia kepada pihak suara tu. Dia pergi dah nak keluar nak tengok jadi apa. Ada musuh serang ke, ada rumah terbakar ke, ada gempa bumi ke apa ke. Dia pergilah ke hala bunyi tersebut. Maka bertemu mereka itu akan penghulu kita. Dia pergi tu tengah perjalanan nak pergi tu jumpa dah dengan Nabi SAW. Walhal ia penghulu kita ni sudah patah balik. Nabi pergi tengok awal lagi. Nabi pergi tengok awal lagi. Dalam hadis sebut Nabi balik daripada arah bunyi tersebut, dan Nabi telah pun melihat apa yang dia tak ceritalah benda apa jadi dalam hadis ni, dan dalam tempat ni tak cerita benda apa jadi, cuma disebut kata depa hala nak pergi tu Nabi dah patah balik dah daripada tempat bunyi tersebut. Nabi balik dalam keadaan menunggang kuda yang tidak berpelana. Maksudnya Nabi kalut pergi. Kuda tu kuda milik Abu Talhah. Kuda milik Abu Talhah, isteri suami kepada mak Anas bin Malik. Anas bin Malik, pak dia nama Malik lah, tapi pak dia mati dah. Maka mak dia Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talhah. Kuda Abu Talhah tu lah, Nabi naik kuda tu tanpa berpelana, maksudnya tanpa persediaan pun. Dengar bunyi tu naik kuda lompat pergi. Dan memegang menggalas pedang dalam keadaan naik kuda tanpa pelana dan menggalas pedang. Ulama sebut ni keadaan orang yang segera pergi. Ni keadaan orang yang segera pergi. Naik kuda tanpa pelana dan dalam keadaan menggalas pedang. Seorang-seorang ya, orang baru nak pergi, Nabi patah balik merah. Itu beraninya Nabi SAW. Tak ada nak ajak, jom han pilu aku duduk belakang. Tak ada. Dia pergi dulu, Nabi duduk depan awal ni. Orang baru nak pergi, Nabi patah balik merah. Nabi patah balik merah. Dia kata, walhal ia penghulu kita SAW sudah patah balik, serta bersabda ia penghulu kita kepada mereka, tidak ada apa-apa suatu pun. Kita baliklah, tak ada apa. Ni hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Boleh tengok kisah ni dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim. Cerita yang lebih panjang lebar tengok dalam syarah-syarah Bukhari Muslim lah. Tengok dalam Fathul Bari, tengok dalam Umdatul Qari, tengok dalam syarah Imam Nawawi dan sebagainya. Tengok sana cerita berkaitan dengan ni. Nabi kata la khaufah wala faza'. Begitu tak usah takut pada saat memang apa, selesai, tak ada masalah balik. Jadi dia pun tak pergi tengok belah apa jadi. Padahal dengan Nabi kata lagu tu ya. Nak jadi apa-apa kat Nabi pun, kalau berlaku apa-apa kat Nabi, jadi awal lagi. Sebab dia pun halang Nabi tu, Nabi patah balik dah. Dia pun patah balik dah. Itu beraninya Nabi SAW. Dan diriwayatkan bahawa dikurniakan dia akan Nabi SAW kekuatan seperti 40 orang lelaki. Berkata setengah ulama, bahkan dikurniakan dia akan Nabi SAW ni kekuatan barang yang lebih kuat daripada beberapa banyak pahlawan-pahlawan manusia. Habis. Kemudian katanya ada bagi Nabi SAW beberapa ekor binatang. Kita orang tidur situ. InsyaAllah kita sambung pula lagi pukul 2 petang pada zuhur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.